Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada adik-adik daripada semua universiti yang datang pada hari ini, khususnya daripada USIM, UAE, UIS dan sebagainya, saya rasa Satu lagi, Ikatan Pelajar Islam Pahang. Nama ayah tu. Okey, tak apalah. Jadi terima kasihlah Uncle ucapkan kerana datang sini untuk menerima zakat buku dari Uncle. Hari ini saya resmi Uncle bagi zakat buku. Orang zakat duit, orang zakat duit, orang zakat barang-barang. Tapi Uncle ni orang kreatif, dia bagi lain daripada barang dan duit. Dia bagi buku, iaitu zakat ilmu pengetahuan. Zakat ilmu pengetahuan ni barangkali kata si Usuk adalah Uncle orang yang pertama bagi zakat. Jadi Uncle bagi zakat buku ni bukanlah untuk bermegah, bukanlah untuk apa, bukan untuk cari nama dan sebagainya, tapi supaya orang yang mendapat zakat buku pada hari ini, khususnya adik-adik ini, dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan. Supaya kita selain daripada kita jadi manusia yang guna, kata Najib Syed Naqib, dia mengatakan yang paling penting ialah bukan menjadi warga negara yang baik, tapi menjadi insan yang baik. Kerana insan yang baik saja boleh menjadi seorang warga negara yang baik. Jadi ambil pesan Syed Naqib ini, kata Syed Naqib, ilmu ialah the arriving of soul into the meaning of thing, ataupun the arrival of soul meaning into soul of thing. Jadi kita adik-adik, usaha adik-adik sini untuk mendapat buku daripada saya ialah usaha untuk capai makna dalam diri, dan usaha supaya makna itu dapat dalam diri kita, dan kita menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai satu cara kita menjadi orang Islam yang berguna, orang Islam yang baik, insanul kamil, untuk menjadi umat Islam yang baik. Dan kita jangan lupa bahawa belajar ni bukan universiti saja. Belajar ni, informal learning, boleh diperoleh daripada mana-mana. Selain dari universiti, maktab, sekolah pondok, dan juga kita boleh belajar daripada pemikiran ataupun pengalaman-pengalaman orang yang lebih tua daripada kita. Bukan kerana tua tiba-tiba dia pengalaman yang baik, tapi sekurang-kurangnya dia mengalami pengalaman yang jauh dan tidak terdapat kepada anak-anak muda lagi. Jadi anak-anak muda untuk menjadi ilmuwan yang baik ataupun untuk menjadi intelektual, perlulah digalakkan membaca. Kerana dalam sejarah ilmu pengetahuan kita, ilmuwan-ilmuwan dalam zaman silam, misalnya Imam Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Katsir, Imam Ghazali, Imam Syafi'i sebagainya, dan ramai lagi imam-imam besar, Imam Syafi'i, Imam Bali, Imam Maliki, Imam Hanafi, adalah mereka yang membaca. Jadi mereka membesar bukan kerana mereka punya duit atau punya wang yang banyak ataupun punya harta yang timbul, tapi mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Kita nak membuktikan bahawa kita sebagai umat Islam adalah manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, dan ilmu pengetahuan yang tinggi itu kita boleh sebarkan kepada semua lapisan masyarakat, masyarakat Islam, anak muda dan sebagainya. Jadi saya galakkan supaya membaca. Dan kita mesti ingat, untuk menjadi intelektual, untuk menjadi ilmuwan, kita bukan saja belajar di universiti, mendapat grade-grade yang baik saja, A straight, orang kata A straight, tapi juga apa yang ada dalam minda kita. Apa yang ada dalam minda kita ni kita share ataupun kita kongsi bersama dengan masyarakat, supaya dengan ini sajalah mahasiswa akan menjadi lidah penyambung kepada ilmu pengetahuan. Dan kita harap inilah dengan adanya yang di-Ketua Ikatan Pelajar Pahang ni, kita harap kita menjadikan masyarakat Pahang tu masyarakat yang ilmuwan. Masyarakat ilmuwan ni apa masyarakat? Masyarakat ilmuwan ni ialah masyarakat yang mencari ilmu, mencari kebenaran dan mencari pengetahuan, dan untuk disebarkan kepada seluruh masyarakat. Dan inilah tujuan Uncle memberi zakat buku ni, supaya untuk mencapai tujuan itu. Supaya dengan pembacaan itu sajalah ilmu akan jadi berkembang, dan peranan anda sebagai ilmuwan, dan juga kita ada seorang belajar diploma di dalam bidang broadcasting, dan juga Usuk nak buat bidang communication. Tolong sebarkan benda. Kita communicate dengan orang supaya ilmu tu menjadi buah. Kita tanam buah hari ini, bukan kita makan tau Usuk. Mungkin orang lain yang akan mendapat manfaat daripada pokok yang kita tanam. Inilah dia konsep kita
kita transferkan ilmu tu daripada generasi ke satu generasi ke satu generasi, supaya ilmu pengetahuan, bak kata Ali Hindu, Imam Ali bin Talib dianggap oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gerbang ilmu. Maka aku punya kunci dan aku membuka pintu gerbang ilmu dah, dan pintu gerbang ilmu itu ialah Ali bin Talib. Jadi betapa sayangnya Rasulullah kepada ilmu pengetahuan. Dan dalam Al-Quran sendiri kita nampak terlalu banyak hadis, terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan kepentingan manusia itu menjadi ilmu yang baik dan sebagainya. Dan ada satu ayat yang saya lupa bahawa dia mengatakan, adakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tidak sama orang yang berilmu. Orang yang ilmu dengan orang yang jahil tidak sama. Kerana itulah dia Allah mengangkat martabat ilmuwan. Itu sampai ke martabat yang paling tinggi. Jadi adik-adik sekalian sebagai graduan dan juga yang akan mencapai peringkat ijazah dan sebagainya, jangan lupa bahawa kita adalah manusia yang disebut sebagai dalam bahasa Inggeris sebagai custodian of knowledge. Action sikit. Custodian knowledge tu. Custodian knowledge tu ialah memegang obor-obor ilmu pengetahuan. Kita adalah membawa kepada suatu benda yang gelap kepada satu benda yang cerah. Masyarakat kita, masyarakat Melayu, masyarakat Islam masih memerlukan pembawa obor ilmu pengetahuan. Jadi setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nak dialog sikit lebih tu, tanya soalan, besok sikit itu lah. Ataupun yang betul kita start dulu. Yang betul kita start dulu, kita boleh sambung. Uncle boleh berkongsi dalam masa sekarang anak-anak muda kan, dia lebih suka kepada hiburan. Kan, lebih suka pada hiburan. Jadi macam mana kita nak galakkan anak-anak muda sekarang ni nak pupuk semangat membaca tu. Sebab bagi saya kalau baca ni ramai, yalah nak dalam setahun tu berapa je dia baca. Jadi kita nak pupuk balik semangat. Okey, dia ada satu artikel yang akan tulis. Ada satu artikel berjudul Menuju ke Arah Masyarakat Hedonistik. Hedonistik ni sebenarnya saya yang berkenalkan Indonesia. Hedonistik ni masyarakat yang suka kepada pleasure. Masyarakat yang suka kepada hiburan. Sebab hiburan ni menyeronokkan. Menyeronok. Mana ada hiburan yang tak menyeronokkan? Tetapi dalam menyeronokkan, pada masa yang sama melalaikan. Menyeronokkan boleh, tapi melalaikan tidak. Menyeronokkan, hiburan tu menyeronokkan. Angka tengok TV. Angka tengok semua, angka tengok semua. Angka ambil harga ada 100. Sekarang 1,500. Cetakan baru. Ni apa? Tarik. Cetakan baru. Ini adalah buku tentang pemikiran. Buku tentang pemikiran dan sangat baiklah angka simpan buku ni daripada tahun 86. Masa tu umur angka 36 tahun. Sekarang angka dah 64 tahun. Asal bakal simpan. Dan buku ni sudah dimakan anak-anak. Dan buku ni angka mintakan librarian suruh betul balik. Kerana angka terlalu sayang buku. Dan pada angka buku ialah isteri nombor 2. Anak, isteri, buku. Jadi begitulah cintanya angka kepada buku. Angka tak tahu orang lain cinta buku tidak. Itu bukan kau soalan angka lah. Angka tak boleh orang cinta. Okey, balik cerita tadi. Kita cerita tadi macam mana masyarakat yang hedonistik dia suka pada hiburan. Uncle kata, Uncle pun suka hiburan. Sebagai manusia biasa, kita suka pada hiburan. Tapi kita suka hiburan jangan sampai melalaikan. Kalau tengok TV, okey, kalau kita tengok TV 2 jam, kita main main handphone sampai Facebook, buat sampai 2-3 jam. Apa salah kalau satu hari kita spend 15 minit ataupun 30 minit. Bagi Uncle ada time management. Time management tu ada control book. Pagi ni Uncle buat apa, dan satu hari Uncle mesti baca buku. Kurang-kurangnya 15 minit. Kita boleh kata kepada kita punya otak, kita kata kepada otak kita bahawa hari ini aku nak dapat ilmu selama 15 minit. Dalam minggu depan aku nak dapat ilmu selama setengah jam. Lagi minggu depan lagi aku nak mendapat ilmu 1 jam. Apa salah? Kita tengok TV, apa yang kita dapat?
Di TV, kadang kita buka angka marah kat TV. Melalai kan? Banyak program-program yang ada dalam TV memang melalai kan? Tapi angka masih tengok TV. Angka masih tengok filem-filem lama, filem-filem dia angka memang tengok. Tapi kita ambil pengajaran. Apakah dalam ruangan hiburan dalam di TV itu boleh dapat memberi pengajaran kepada kita? Tidak. Kalau tak dapat, kita tinggalkan. Tak salah kalau kita tinggalkan. Pada angka kalau kita tinggalkan hiburan-hiburan melalai kan, hiburan-hiburan dalam TV yang macam-macam saluran, entah kita pun tak tahu, kita bayar saluran Astro untuk merugikan kita. Angka tengok juga Astro, tapi angka tengok benda-benda yang boleh mendatangkan manfaat. Kemudian kalau kita dapat bahan-bahan daripada internet, bahan daripada Facebook, apa semua tu baguslah. Tapi beza buku dengan benda-benda tu ialah buku memberikan idea yang lengkap. Buku memberikan ilmu pengetahuan yang lengkap. Ambil gambar aku ni. Jangan duk bagi ceramah. Menang kau ni kan? Ni aku dah bagi ceramah ni. Okey, beza di antara beza di antara buku dengan bahan-bahan internet, dalam bahan-bahan internet yang kita dapat ialah bahan-bahan itu tidak memberikan idea yang lengkap. Tapi sebuah buku sekurang-kurangnya yang memberi idea yang lengkap. Bagaimana buku ini kita membaca buku. Ada satu buku kita baca, macam Angka baca buku ni, Angka baca buku dan apa yang disebut dalam ni kita kaitkan dengan buku lain. Jadi ada 2-3 buah buku yang berkaitan dengan sebuah buku yang kita baca. Katakanlah dia disebut dalam bibliografi dia disebut ni kan. Jadi kita baca buku tu. Jadi dalam bibliografi lain pula dia akan sebut ambil 3 bab ni. Ambil. Nah, kan nak bagi ceramah ni kena bayar. Dia bayar 1,000 lagi. 2,000 lah ceramah. Tapi Angka nak pergi esok sana. Kat mana? Nak pergi tempat pergi ceramah. InsyaAllah. Bagi tu bila-bila. Beritahu kita bagi kita bawa wacana sebenarnya. Jadi cara kita nak menanamkan sifat baca tu ialah kita mulakan daripada 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, half an hour, 1 hour, 1 hour, 2 hours, 3 hours. Lepas tu 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month. Itu sampai setahun. Sampai sekarang 1 hari kalau Angka tak baca, Angka boleh jadi pening kepala. Tak tahu dia apa. Bila baca, tak ni balik. Tak payah ambil Panadol. Orang sekarang ni dia baca dia pening. Itu bezanya Angka dengan Mas Nam. Dia baca dia pening. Tapi saya tak membaca yang saya pening. Jadi semuanya benda ni membaca atau ni dipanggil mental attitude ataupun mindset. Mindset ni ialah kita menentukan sikap kita, aku ni nak menjadi apa dalam. Selain aku ada BA Honours ataupun aku ada Bachelor, aku nak juga sebagai ilmuwan. Sebab Uncle ada berbual-bual dengan orang yang ada BA, ada Master, minta maaf ada PhD dan sebagainya. Kadang-kadang satu persoalan yang simple dia tak boleh selesaikan. Kadang-kadang kita tanya dia membaca, dia tidak baca. Bukan kata Uncle ni membaca hebat sangat, tapi kadang-kadang persoalan yang kita boleh dapat dan kita boleh dapat jawapan dari buku, dia orang tak boleh jawab. Kerana ada di antara pensyarah kita, ada, bukan semua, yang tidak membaca. Kadang-kadang benda-benda yang dibaca pun ialah benda-benda yang lama. Dia tidak membaca buku-buku yang baru. Jadi kita hendakkan buku-buku baru, kita hendak pengetahuan baru ialah dengan membaca benda-benda yang baru. Uncle punya kedai buku ialah di Kinokuniya. Kinokuniya, di MPS dan sebagainya. Yang Uncle beli ni semua ni, Uncle telah mengatakan bahawa kos semua buku Uncle sekarang dengan harga sekarang, kita usuk ni ialah around 3 million ringgit Malaysia, 3 million. Bayangkan you dapat benda ni secara percuma dan Uncle bagi zakat secara percuma supaya Uncle harap dapat buku ini dapat manfaatkan kita, dan Uncle harap buku yang diberi itu tidak dijual lah. Itu amanah Uncle, tidak dijual. Kerana kalau Angka dijumpa lah dijual, Angka rasa amanah itu telah tidak dipegang lah. Angka harap itu. Buku yang diambil ini untuk tujuan membaca. Dan kalau boleh jangan dibagi pada orang. Kalau bagi pada orang ni macam Angka bagi pada orang lain ni, kadang-kadang kita tahu orang tu pula dia tidak bagi buku.
Kita mengharap orang tu yang dapat ialah orang yang menghargai buku. Dan orang tu nak menjadi ilmuwan muda yang yang saintis. Jadi angka harap itulah. Nak jawab soalan tu. Ada soalan lagi? Silakan. Okey. Cakap kuat sikit, angka tak dengar. Okey, ada teknologi. Ada teknologi dan ada buku. Macam dalam teknologi contohnya kita buka Facebook ataupun blog-blog, ada ilmu juga. Lepas tu buku pun ada ilmu juga. Bagi uncle, baca dalam Facebook atau blog sudah memadai ataupun memang kena baca buku juga? Okey, jawapan tu apa nama? Al. Okey, jawapan kepada Al ni mudah. Saya selalu berbicara, saya mengatakan dengan adanya perkembangan teknologi baru, Facebook, Instagram, dah apa-apa teknologi, dia bukan satu ancaman kepada buku. Jadi dalam pada kita ialah kita menjadikan benda itu komplement. Kita menjadikan benda itu sebagai pencukup. Bukan kerana ada yang ingin mati. Bukan kerana ada teknologi baru kita terus buang buku. Tidak. Kalau macam tu, samalah juga kita ada buku ni, kita buang ulama-ulama Islam. Kerana ulama-ulama Islam bukan pakai teknologi kan? Ulama-ulama Islam menulis buku. Ada satu buku yang akan baca ni, apa nama, Lao Tzu. Lao Tzu ni ahli falsafah Cina. Dia ni menulis buku di atas kulit kerbau. Kulit kerbau tu teknologi apa? Kerana teknologi yang paling tak guna dan sebagainya. Tapi oleh kerana walaupun dia tulis kulit kerbau tu, dia makin sebuah kitab yang memang Taoism. Taoism ni ialah jalan, dia panggil jalan. Jalan untuk kita sampai ini dalam falsafah Cina, panggil falsafah Taoism. Jadi Lao Tzu menulis buku selama 1 tahun atas kulit kerbau, di atas belakang kerbau. Ya. Ini guna kita baca buku. Dan dalam internet mungkin tak ada benda tu. Jadi jawapannya, adanya teknologi baru, dia bukanlah merupakan ancaman kepada buku. Pada angka, teknologi baru buang ke pakai, yang ini buang ke pakai. Jadi kita jadikan ini sebagai komplement ataupun alat untuk mencukupkan satu poin. Jadi bukan dia kata ada yang lecturer, ada seorang lecturer di sebuah universiti, tak sebut universiti mana, sensitif lah. Dia kata I don't read anymore lah, dia kata I don't read anymore because we have the latest technology. I just based on the latest technology. No, I said okay, to me you can complement the latest technology with the book you have. There's nothing, no, tak ada percerahan di antara dua benda tu. Kita jadikan dia sebagai komplement atau alat pencukup. Ini jawapan yang sebagai ada. Sila. Tanya Kuantit. ada jenis orang ni, dia kalau dia baca buku, dia memang dia ada niat baca buku, tapi baca-baca susah nak faham. Ada tak waktu-waktu tertentu, ada waktu macam ni sesuai kita baca buku, waktu macam ni memang kita mudah ingat, mudah faham. Okey, pada angka ni pengalaman angka lah. Angka membaca buku tak kira besar. Kadang-kadang dalam bilik penuh pada. Jadi kita membaca buku, bukan kita kata macam kita tengok TV. Macam mana kita tengok TV? Anytime kita tengok TV. Pasal apa? Tak bolehkah kita jadikan masa kita tengok TV itu kita membaca buku? 15 minit saya 15 minit. Angka dulu masa mula umur angka 15 tahun. 15 minit. I spend 15 minit. Angka dulu bahasa Inggeris, bahasa Arab tahu. Kita dia ramai blame dia. Satu benda aku tak tahu, tapi aku tanya, ini kelemahan aku, bahasa apa aku tidak tahu. Oh, beli buku bahasa Inggeris. Bahasa Arab tak tahu. Lepas tu apa angka buat? Angka cari dictionary.